Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Salam dan selamat pagi saudara dan saudari. Pada pagi hari ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan menyatakan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan kerana kasih setianya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebahari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebahari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebahari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat membuat renungan kami pada pagi ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa agar Engkau bantu kami ya Tuhan, buka hati minda kami untuk menerima firman-Mu, supaya firman-Mu dapat mengubahkan diri kami ya Tuhan. Walaupun ini hanyalah renungan, tapi Bapa, kami renungkan bahawa setiap firman-Mu ya Tuhan dapat mengubahkan diri kami ya Tuhan. Dan Engkau akan berbicara melalui firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Pada pagi ini kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Engkau pimpinlah kami, pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi saudara-saudari. Kita bertemu lagi pada hari ini. Hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu pemikiran benih. Ya, pemikiran benih. Ya, saya mengambilnya daripada Markus pasal 4 ayat 21 hingga 29. Saya akan bacakan untuk kita. Kita lihat Markus 4 21 hingga 29.
Ayat 21. Selanjutnya Yesus berkata, pernahkah seseorang memasang pelita lalu meletakkannya di bawah pasu ataupun di bawah katil? Tentu pelita itu diletakkannya di atas kaki pelita. Apa yang tersembunyi akan dinyatakan dan apa yang dirahasiakan akan didedahkan. Jika kamu bertelinga, dengarlah baik-baik. Yesus juga berkata kepada mereka, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu gunakan untuk menghakimi orang akan digunakan oleh Allah untuk menghakimi kamu. Malahan lebih berat lagi. Seorang yang mempunyai sesuatu akan diberikan lebih banyak lagi. Tapi seorang yang tidak mempunyai apa-apa, sedikit yang ada padanya akan diambil juga. Yesus berkata lagi, apabila Allah memerintah, keadaannya dapat diumpamakan seperti seorang yang menabur benih di ladangnya. Pada malam hari dia tidur, pada siang hari dia bekerja. Sementara itu benih itu terus menerus tumbuh dan membesar. Orang itu tidak mengerti bagaimana hal itu berlaku. Tanah itulah yang menumbuhkan tanaman sehingga berbuah. Mula-mula pucuk, kemudian bulir dan akhirnya buah. Manakala buahnya masak, orang itu pun mula menuainya kerana musim menuai sudah tiba. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat ayat 26 hingga 27 yang mengatakan Yesus berkata lagi, apabila Allah memerintah, keadaannya dapat diumpamakan seperti seorang yang menabur benih di ladangnya. Pada malam hari dia tidur, pada siang hari dia bekerja. Sementara itu benih itu terus menerus tumbuh dan membesar. Orang itu tidak mengerti bagaimana hal itu berlaku. Ini adalah rahasia kerajaan Tuhan yang bagi saya adalah satu perumpamaan yang paling menggalakkan daripada semua perumpamaan yang pernah Yesus ucapkan. Dia bercakap tentang bagaimana peraturan Tuhan ini meningkat, bagaimana ia berkembang dalam kehidupan. Dia menjelaskannya sebagai datang untuk menuai dengan harapan yang sabar bahawa Tuhan akan bekerja. Kunci keseluruhan petikan ini ialah benih itu bertunas dan membesar, walaupun dia tidak tahu bagaimana. Yaitu terdapat kuasa di tempat kerja yang akan setia melaksanakan kerja mereka sama ada seorang petani risau tentangnya ataupun tidak. Petani melakukan apa yang mereka boleh lakukan, apa yang diharapkan daripada mereka, tetapi kemudian Tuhan mesti bekerja dan Tuhan akan bekerja. Dan dengan keyakinan itu, petani ini berehat dan selamat. Semasa Yesus menggambarkan petani ini keluar untuk menabur, ia adalah kerja keras semasa dia menyemai ladang. Tetapi inilah yang dia boleh lakukan. Tetapi kemudian dia pulang ke rumah dan tidur. Dia tidak duduk sepanjang malam menggigit kukunya, bertanya-tanya sama ada benih itu jatuh di tempat yang betul atau sama ada ia berakar. Dia juga tidak bangun keesokan harinya dan keluar dan menggali benih itu dan melihat sama ada ia telah tumbuh atau belum. Dia yakin dengan hakikat bahawa Tuhan sedang bekerja, bahawa dia mempunyai bahagian dalam proses ini dan dia mesti melakukannya. Tiada siapa yang dapat melakukannya untuk dia, tetapi dia akan setia melaksanakannya. Jadi petani itu berehat dengan selamat, mengetahui bahawa semasa benih bertumbuh terdapat peringkat-peringkat yang dapat diperhatikan. Pertama, tangkai, kemudian bulir, kemudian ia bertumbuh sepenuhnya. Hanya apabila bijirin sudah masak, barulah dia dipanggil untuk bertindak semula. Apabila tuaian sudah siap, maka dia harus bertindak sekali lagi. Ini yang Paulus nyatakan untuk kita dalam petikan itu dalam 1 Korintus 3 ayat 9a. Kami orang yang bekerja bersama-sama untuk Allah. Ini adalah cara kita harus mengharapkan Allah bekerja. Ia melibatkan saksi terlebih dahulu. Mungkin perkataan, pengajaran atau nasihat kepada seseorang.
atau kepada diri kita sendiri, dan kemudian proses yang tidak dapat dielakkan bermula, yang memerlukan masa dan kesabaran supaya kebolehan Tuhan bekerja. Salah satu kuasa yang paling merosakkan yang bekerja di gereja hari ini ialah permintaan berterusan kami untuk hasil segera. Kami mahu mempunyai penukaran segera, respons segera setiap kali kami bercakap. Kita cenderung untuk tidak membenarkan masa untuk firman berakar dan tumbuh dan datang untuk menuai. Seorang budak lelaki di sebuah gereja membesar sejak dia di sekolah rendah. Melihat dia memasuki usia remaja, memasuki tempoh pemberontakan yang mendalam dan pahit terhadap Tuhan. Ibu bapa mereka hancur melihat dia. Hati mereka terluka kerana sikapnya. Namun, mereka tetap berdoa untuknya, mengatakan apa yang mereka boleh kepadanya, tetapi lebih lagi menahannya dalam doa. Mereka memerhatikan keseluruhan proses itu apabila benih yang telah disemai di dalam hatinya berakar dan mula bertumbuh. Terdapat tanda-tanda kecil perubahan yang boleh diperhatikan. Secara beransur-ansur dia kembali kepada Tuhan. Dan sebagai seorang pemuda dewasa, dia meminta untuk mengisi rujukan untuk dia pergi ke seminari. Itulah firman yang bertumbuh secara rahsia. Penabur tidak tahu bagaimana ia berlaku, tetapi boleh berehat dengan selamat dalam hal ini. Tuhan kita sedang mengajar kita kebenaran yang hebat, bahawa Tuhan sedang bekerja. Semuanya tidak bergantung kepada kita, tetapi kepada Dia. Nah, saudara-saudari, ada satu soalan untuk kita renungkan pada hari ini. Adakah kita mempercayai kerja kedaulatan roh untuk menghasilkan tuaian, atau bergantung kepada keberkesanan kita sendiri? Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami ucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang benar, firman-Mu yang selalu menyuncingkan hati kita ya Tuhan, supaya kita tidak melakukan segala pekerjaan dengan pemikiran dan kekuatan kami sendiri, tapi kita serahkan segalanya dalam tangan Engkau, bahwa Engkau sedang bekerja. Walaupun apa yang kami lakukan Tuhan, pelayanan yang kami lakukan, kami inginkan satu hasil yang segera. Bapa, kami berdoa agar Engkau bantu kami untuk serahkan waktu pertumbuhan, waktu perubahan dalam tangan Engkau, supaya setiap yang kami lakukan, pelayanan maupun perkongsian maupun khotbah, apa yang kami lakukan untuk Engkau ya Tuhan, akan ada satu perubahan di dalam jemaat-jemaat ataupun orang yang kami melayani ya Tuhan. Dan kami serahkan waktu itu ke dalam tangan Engkau, di mana Engkau mengubahkan mereka ya Tuhan. Dalam proses itu kami akan tunggu dan kami akan tidur dengan lena ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau bekerja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami ya Tuhan waktu untuk kami datang dan bekerja sama dengan Engkau dalam kerja Engkau ya Tuhan, supaya kami dapat memuliakan nama Engkau di dalam kerajaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini dan seterusnya ke dalam tangan Engkau. Engkau pimpinlah kami, bantu kami, supaya kami sentiasa bekerja untuk Engkau, di mana kami tahu bahwa Engkau bekerja dalam segala yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kita jumpa pada hari yang seterusnya.